وسلاما على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيئنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أولياء الله. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Belah ni belajar bahasa Arab kot. Hari ini merupakan hari keempat Ramadan. Dan sejak kita mula jatuh cinta kepada Ramadan dan kita mula kenal Ramadan, berbeza dengan waktu muda-muda dulu kan. Kalau waktu muda-muda dulu Ramadan nampak raya. Sekarang tak tahu raya tu apa ya. Macam tu. Tak adalah sampai tahap tu. Tapi nak sebutnya kadang tak terfikir lagi pasal raya. Bahkan bila berlalu satu hari kita rasa macam ralat. Rasa macam ya Allah dah berlalu satu hari. Kita rasa macam kita ibadah kurang. Kita rasa macam kita tak manfaatkan masa. Bila berlalu satu hari lagi terasa ya Allah hari ni dah hari yang keempat. Apabila kita mencintai sesuatu, kita sayang untuk melepaskannya. Mudah-mudahan kita ada rasa tu dengan Ramadan. Hubungan kita dengan Ramadan semakin akrab, semakin rapat, semakin intim. Jadi kita rasa sedih untuk menghitung hari untuk berpisah dengannya. Sebab sebelum ini kita berhitung hari untuk bertemu dengannya. Tapi Allah bagi peluang tu dalam setahun sekali je. Kita berada dalam bulan yang penuh barakah, yang mana seluruh makhluk mensyukurinya. Bukan manusia sahaja. Seluruh binatang, seluruh tumbuhan, bulan, bintang, semuanya merasai keberkatan Ramadan. Jadi kita tengok hari ni cuaca pun macam redup saja kan. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan cuaca pada hati masing-masing tak adalah redup ya. Redup pun apa salahnya kan? Redup, mendung, maksudnya sejuk saja. InsyaAllah. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita akan sambung pengajian kita pada muka surat 438 I. Yang ke I. Okey, J. Jadi bolehlah mana-mana kita mula I dulu. Saya buat tajuk hari ini ialah suami soleh idaman isteri. Sebab kita masih lagi dalam tajuk tanggungjawab suami terhadap isteri. Memang sepatutnya yang mendengarnya para suami lah. Tapi kita ni ada kemahiran menyampaikan. Jadi balik suruh suami baca ataupun terangkanlah sikit sebagai membantu checklist bang. Tengok balik. Postmortem, adakah awak dah menjalankan tanggungjawab dengan baik? Kalau suami nak dengar lah. Tapi kita mengharapkan insya-Allah bila kita buat live ni adalah pihak luar di kalangan lelaki ataupun biasa isteri akan tag suami. Jadi kalau siapa yang rasa nak suami mendengar apa yang dikongsikan pada hari ini, bolehlah nanti kita tengok dekat page saya pun ada, dekat audio kuliah pun ada. Follow tak lagi page saya ni? Follow ya. Nanti sebelum keluar kita akan check telefon masing-masing. Betul ke follow ni kan? InsyaAllah. Okey. Jadi alhamdulillah, seterusnya ciri-ciri suami yang soleh, idaman para isteri ialah yang ke J. Maksudnya dah banyak dah kita bincang. A, B, C, D, E, G, H, I, J. Okey, yang ke I, mengizinkan jika ia minta izin keluar rumah untuk menghadiri jemaah atau mengunjungi kerabat jika dalam situasi aman. Antara tanggungjawab seorang suami ialah memberi keizinan isteri apabila dia nak pulang, dia nak pergi ziarah kerabat. Siapa kerabat? Kita sebut kaum kerabat. Tapi dalam bahasa Arab memang diguna pakai qarabah. Kalau belajar bahasa Arab, asal perkataan qarib iaitu dekat. Qarabah, saudara terdekat. Ini melibatkan hubungan silaturahim. Apa maksud silaturahim? Silah, hubungan, rahim yang ada kaitan dengan rahim. Maksudnya mak, ayah, nenek ke atas. Kemudian kiri dan kanan. Kiri dan kanan tu siapa? Sepupu, sepapat, kupu-kupu semualah tu. Yang mengembang kiri ke kanan. Kemudian ke bawah. Anak, cucu, nak pergi ziarah anak, cucu. Kemudian adik-beradik kita lah.
Jadi atas, kiri, kanan yang ada kaitan dengan silaturahim. Kita ni, sama-sama kita ni kita panggil hubungan ukhuwah. Ukhuwah, kasih sayang di antara sesama Muslim. Lepas tu kita ada hubungan kejiranan. Betul kan? Jiran ni besar sangat. Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ciri-cirinya ialah fal yukrim dhaifuhu, dia ni orang yang memuliakan tetamu. Yang kedua, fal yukrim jarahu, dia memuliakan jiran. Bulan Ramadan biasanya bulan yang kita boleh ambil kesempatan untuk rapat dengan jiran, betul tak? Hantar makanan, apa lagi? Hantar bubur lambuk, makanan jugalah tu. Tak ada idea lain kan? Kalau nak rapat dengan jiran ni, makanan lah. Dengar dia sakit, segerakan pergi ziarah dan lain-lain. Jadi antara ciri-cirinya adalah memuliakan jiran, memuliakan tetamu. Ini hubungan ukhuwah. Tapi kalau silaturahim, hubungan rahim. Hubungan ini sebenarnya hubungan nombor 1 lah yang perlu diutamakan. Tapi hari ni ramai orang utamakan hubungan ukhuwah berbanding silaturahim. Tok saudara tak kenal, mak saudara yang jauh-jauh dah lama tak ziarah, tak tahu meninggal dunia. Sepupu-sepupu, 2 pupu, tak kenal 2 pupu, sepupu kenal lagi. Jadi ini hubungan qarabah. Sekiranya isteri nak ziarah mak dia yang sakit, suami tak izinkan, suami dalam keadaan melakukan dosa. Bukan suami boleh guna kuasa veto dia. Saya suami, awak kena pilih antara saya dengan mak. Syurga awak dekat mana? Sebab saya dah sebut banyak kali kenapa perkara ni disebut-sebut, sebab banyak berlaku. Kalau dulu saya perunding cara banyak aduan, yang kedua sekarang ni dah berhenti pun banyak juga orang mesej tanya, Ustazah, saya keliru bagaimana? Mak saya sakit, ayah saya sakit. Saya nak ziarah tapi suami tak izinkan. Jadi boleh tak saya keluar walaupun suami tak izin? Susah nak jawab tu. Saya akan bagi jawapan begini. Baru ni ada isu pasal mak susah. Mak susah, orang miskin. Mak ni dah kena potong dah. Dah kena potong elektrik. Dia anak perempuan, selama ni dia bagi duit untuk mak dia, tapi bagi melalui adik dia. Adik tak bertanggungjawab. Adik tak bayar bil, tak ini, tahu-tahu dah macam 2,000, 3,000 macam tu. Anak perempuan ni memang bagi untuk belanja mak, untuk bayar bil, tapi adik lelaki ni tak amanah. Jadi dia kata, Ustazah, sekarang mak ni bergelap, tak ada elektrik. Air pun nak kena potong macam tu lah. Mak ni pula percaya urusan semua ni bil adik tu bayar, orang tua. Jadi sekarang dia kata dia nak tolong mak dia untuk selesaikan tunggakan, barulah akan disambung semula. Suami tak izinkan sebab suami marah. Dia kata dia ada barang kemas, dia nak gadai untuk bayar ni. Tapi suami tak izin, suami tak bagi. Jadi dia tanya, boleh ke tidak kalau nak senyap-senyap pergi gadai, lepas tu nak tolong mak dekat kampung? Jawapannya apa? Laju je tu. Boleh kan? Sekarang barang kemas tu barang siapa? Barang isteri. Dan isteri pun ada bekerja juga sikit-sikit, dia ada simpanan, suami tak izin. Itu harta isteri. Sepatutnya yang pertama, bila suami tahu mak mertua ni susah ni, dalam keadaan bergelap, tak ada elektrik, tanggungjawab suami ni. Tapi kalau suami marah sangat sampai dia nak ajarlah macam adik tu kan, dia geram tu, jangan menghalang isteri nak jalankan tanggungjawab dia kepada ibu ayah dia. Sekiranya suami tetap menghalang, isteri boleh gunakan hartanya untuk membantu. Suami marahlah gini, saya kata gini, puan cuba dulu pujuk sedaya upaya, sebab dibimbangi kemarahan suami boleh pergi kepada perkara yang lebih besar. Sebab kadang-kadang suami-suami hari ini ada yang baran, pukul, sepak terajang. Kedua, takut dia marah tu dia lafaz talak.
Sekiranya puan rasa suami takkan buat begitu dan sebagainya, puan dah pujuk, dah buat macam-macam janji, cubalah. Dalam masa yang sama kita kata berdoa tanpa henti, zikir banyak-banyak, ya Latif Allah lembutkan hati, ya Fatah Allah bukakan pintu hati. Sebut macam itulah, cuba buat dalam berapa hari. Ya tu Ustazah urgent dah ni. Tak apa, buat satu hari pun jadilah. InsyaAllah Allah lah yang buka pintu hati suami tu. Dia kata okey lah Ustazah saya akan buat, tapi kalau suami tak ni juga saya akan teruskan lah. Kalaulah ayah, mak dah sakit tenak, mak kata nak jumpa apa semua, suami tak izinkan, boleh saja balik. Ini bukan nak mengajar isteri nusyus ni. Ustazah ni ajar isteri nusyus ni, lawan perintah suami. Sekarang suami yang tak izinkan isteri putuskan silaturahim antara anak dengan ibu ayah ni, termasuk dalam sikap suami yang nusyus. Dalam Al-Quran ada dua. Ada isteri nusyus, ada suami nusyus. Yang derhaka betul perempuan saja. Kena taat suami. Istilah derhaka betul diguna pakai untuk isteri saja. Contohlah kan suami tak bagi izin isteri keluar tanpa sebab-sebab yang terdesak. Isteri keluar juga, betul lah isteri derhaka. Suami nak pergi kedai mamak, isteri tak izinkan. Saya tak izinkan awak pergi kedai mamak. Suami keluar juga, derhaka awak ni. Tak. Suami tak ada istilah derhaka, isteri je. Tapi kalau nusyus dalam Al-Quran sebut, apabila suami melakukan nusyus, isteri melakukan nusyus, iaitu membawa maksud bukan berkaitan dengan perintah larangan, ia berkaitan dengan tak menjalankan tanggungjawab. Jadi antara tanggungjawab suami adalah mengizinkan jika ia minta izin keluar rumah untuk menghadiri jemaah atau mengunjungi kerabat jika dalam situasi yang aman. Tak ada bahaya, tak ada perang ke, tak ada ribut taufan ke, tak bahaya. Jemaah ni antaranya maksudnya mungkin jemaah kita belajar, menuntut ilmu dan sebagainya. Tapi sekiranya yang kita nuntut ilmu tu ilmu bukan ilmu fardu ain, maka kena taat kalau suami tak izin. Saya nak pergi belajar ni, nuntut ilmu apa? Nak buat kek. Yelah tu, sebiji kek pun tak siap lagi. Akhirnya tunjuk-tunjuk juga kan beli. Rupanya memang suka jumpa kawan-kawan kan, nak bersosial. Lepas tu kek tak buat, tapi periuk buat kek tu beli. Terpengaruh cikgu yang ajar kek tu kan. Contohlah kan. Saya nak keluar belajar pizza, buat pizza. Bawa balik periuk pizza pula. Dia ada untuk pizza lain. Bang, saya nak belajar buat roti. Bawa balik pula bread maker. Buat roti. Saya tak, lepas ni tak nak dah beli-beli. Saya nak pastikan halalan thayyibah ni. Contohlah kan. Semangat tu. Pengalaman saya sendiri sebenarnya. Kamai lagi semangat nak buat roti sendirilah, nak jaga makan anak lah, ginilah. Saya rasa sekali dua je guna bread maker tu. Kita masuk je tepung tu kan, dia uli, tinggal lagi nak ni je. Tapi punyalah tak jadi juga, sekali dua je. Pizza tu kerat sikit buat. Pizza senang sikit. Pizza tu maksudnya gitu-gitu je, jadi je. Lepas tu letak-letak sos ni. Tapi dah berapa tahun dah lah tak buat. Subhanallah. Membazir kan. Tapi orang lelaki tu percaya je, orang perempuan semangat kan. Nampak nak buat tu seumur hidup. Punya ayat tu. Tapi rupanya setengah tahun je. Okey. Jadi kalau benda yang tak melibatkan ilmu-ilmu fardu ain, dan ilmu fardu ain pula kena tengok ilmu apa. Ilmu adakah melibatkan, kalau tak pergi ibadahnya tak sah. Kalau ilmu fardu ain tu tak melibatkan akidah, tak melibatkan ibadah tak sah dan sebagainya. Lepas tu dah belajar dah, semua dah faham dah, tapi suami tak izin. Awak teman saya kat rumah hari ni, awak ni saya nak belajar tasawuf ni. Kan? Memang tasawuf termasuk ilmu fardu ain, tapi kalau ia tidak sampai memberi kesan kepada ibadah kita, akidah kita, suami tak izin, taat je lah. Sebenarnya mentaati suami ni memang bukan dalam perkara yang kita suka. Yang susahnya dalam perkara yang tak suka. Contohlah kan nak beli baju raya nanti. Suami kata beli kat sini je, tak payah pergi jauh-jauh.
Nak jawab iya bang ke? Diam ke ikut? Kita ada ni kedai mana kita nak pergi ni? Agak-agak nak jawab iya ke? Saya hari itulah kan sebelum Ramadan bang, kita settle sebelum Ramadan semuanya. Pergi Bangi Gateway. Jauh tu. Kan sebab situ orang kata banyak pilihan, kawan-kawan kata gini. Suami ni kata jauh tu tak payahlah, beli dekat Seremban je, beli kat Seremban je, cari ada je, banyak je. Kita banyak hujah kan. Gini gitu gini. Ni angkutlah 6 budak. Kena angkut semua nak ukur kan baju. Seorang pun tak ada. Berapa jam tu siap semayang, makan, cari pula semua kedai. Satu pun tak ada. Lepas tu kerik-kerik kita senyap masuk kereta kan. Macam mana ni tak ada ni kan. Maksudnya yang kita cari bukan nak bergaya-gaya sangat. Kita nak yang simple, macam nak warna sama, macam-macam lah kan. Lepas tu dia kata, lepas tu tak berani dah nak ajak pergi tempat lain. Lepas tu dia kata, beli sini je KM Plaza ni. Betul tak? KM Plaza. Beli dekat ni je KM Plaza. Tak ada dah jawab, ya. Okey. Ya bang. Masa tu. Tapi berkat, saya rasa, ya Allah, Allahu Akbar. Berkatlah kita ikut walaupun saya nak pergi tempat lain. Sebab balik daripada Bangi Gateway, saya tengok ada kawasan ni. Esok nak pujuk datang sekali lagi. Sebab ada PKNS pula kan. Tapi pergi PKNS tu tak jumpa juga. Okey, tak apa. Pendek cerita, di KM Plaza dalam 2 jam, sejam lebih je settle semua. Ada belaka. Tapi saya pergi yang kedai Kemboja tu yang dah besarkan, dia ambil kedai Cina. Dulu kedai Cina tu kan. Nama dia Kak Rahimah tu. Ya Allah, semua ada, lengkap semua warna, lepas tu harga pun murah. Harga boleh tawar lagi. Dia yang kecil daripada yang setahun semua sama warna. Lepas tu semualah. Yang lelaki nak sampin, nak kopiah, murah-murah je, RM10 sampin. Kopiah pun boleh bagi murah. Saya kata, ya Allah, pada suami sebut KM Plaza tu berapa kali? Dia KM Plaza je. Tapi pujuk juga. Nak jawab iya bang tu lepas dah 2 kali pergi tempat, tak jumpa. Allahu Akbar. Dalam banyak situasi sebenarnya berlawanan keinginan kita dengan cadangan suami ataupun kehendak suami. Tapi bila kita ni ada wanita memang dia dengan suami ya, okey. Nak makan kat mana? Makan kedai ni je. Okey. Tapi setengah pada kita banyak hujah tu. Kedai ni nampak macam gelap sikit lah. Kan? Saya rasa macam orang lelaki nak makan makanan tu je kan. Dia fikir kan. Kalau kita kadang-kadang tu dah masuk kedai ada 30 lauk bang, rasa tak selera lah. Tak tahu pilih dengan apa. Orang lelaki masuk ada 3 lauk, 5 lauk. Duduk ambil makan. Sebab perut kan. Tapi orang perempuan emosi. Pilih barang emosi. Pilih kedai makan pun emosi. Kursi ni nampak macam berkarat lah. Semua meja ni macam lama tak lap betul-betul ni. Semua tu kan. Jadi sekali-sekala cadangan dia kan. Ya okey. Walaupun kita ada bayang ni kedai mana kita nak makan ni. Betul tak? Bazar pun sama, ada banyak kan. Ada bazar yang kita rasa sedap, selesa. Ada bazar kita tak suka. Dia mana dia nampak, berhenti. Ni bazar. Nak kata nak pergi bazar. Kita ni membayangkan ada bazar satu lagi tu. Lagi besar lagi ni. Tapi sekali-sekala kita cakap, ya ikut saja subhanallah, mesti ada keberkatannya. Okey, boleh kalau kita nak bincang, nak apa yang kita ingin, boleh. Okey, lepas tu yang tengok. Ada ketikanya suami tak izinkan, kita boleh dalam keadaan yang terdesak, ahli keluarga dan sebagainya. Yang keje, suami wajib menjaga rahsia dan aib isteri. Masya Allah. Wajib menjaga rahsia dan aib isteri. Allahu Akbar. Sama lah ni, isteri jaga aib suami. Rasanya lebih susah isteri nak jaga aib suami. Orang lelaki jarang dia buka mulut nak cerita pasal isteri dia dengan kawan-kawan dia, jarang. Dia jarang nak borak dengan adik-beradik lelaki dia ke. Dia macam kalau jumpa adik-beradik pun kan, dia macam tak ada idea kan.
Kalau jumpa kawan-kawan barulah banyak sikit cakap. Tapi kalau balik kampung tu masing-masing dah tanya kerja macam mana? Okey. Anak-anak, okey. Tak macam orang perempuan lah, kerja macam mana? Ya Allah, memang stres lah, tak sabar nak pencen. Bos saya, ini. Dia gatip tu, dia zikir pasal nak pencen tu, 20 tahun tak pencen-pencen juga. Tak sabar nak berhenti. Tak juga berhenti kan. Nak kata orang perempuan, dia main jawapan misi dengan perasaan. Lelaki jawapan dengan akal. Dah elok dapat gaji, okey lah tu walaupun ada masalah. Anak dapat hidup elok tu, okey lah tu. Jadi dia main jawab, okey. Lepas tu dah tak ada idea dah. Sebab itu, bila orang lelaki bercakap, dia bukan main emosi, dia main akal, jawapan dia objektif je lah, simple. Jadi dia jarang nak buka cerita. Ujian berat kepada orang perempuan. Lepas tu bila balik ada salah faham dengan suami, muka tu sedih kan. Adik-adik pun tanya, contoh kakak tanya, kenapa tu? Ya Allah, ujian sungguh lah. Mula mukadimah tu kan. Dia nak start tu dengan tarik nafas. Allahu Akbar. Macam tu kan. Bulan Ramadan ni banyak sungguhlah ujian, ya Allah. Kamu nampak je macam kakak ni okey kan, tapi sebenarnya banyak sabar dengan abang tu. Mula tu kan. Padahalnya sebelum tu banyak okey, kebetulan tu ada salah faham sikit lah. Tapi dan kebetulan itu juga ada orang yang tanya, oh ya orang perempuan, sikit je lah kakak cerita. Macam tu kan, sikit je. Sebab rasa dah tak boleh simpan dah, tak boleh nak ni dah. Terbuka aib tu apa yang digaduhkan tu. Padahalnya bila lepas tu baik, time baik, ya Allah dah cerita hari tu aib suami. Jadi berhati-hatilah, kita beringatlah macam mana pun tutuplah sekuatnya aib suami kita, kecuali ketika memerlukan. Dalam keadaan kita dizalimi, masa tu boleh buka tu kepada pihak yang berwajib ataupun orang-orang yang boleh bantu. Dah peringkat dizalimi, tu lain. Okey, yang K. Memberi nafkah isteri dan anak sesuai dengan kemampuan. Suami mempunyai tanggungjawab untuk mencukupi makanan, pakaian dan tempat tinggalnya beserta anak-anaknya sesuai dengan kemampuan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, kewajipan ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Masya Allah. Kalau ikut sebahagian ulama, kalau dari segi pakaian, suami wajib bagi untuk 1 tahun dua persalinan. Kita sebut 2 persalinan ke? 2 sepersalinan. Macam tu lah. Maksudnya 1 tahun isteri ni boleh minta tu. Tapi kalau suami tak mampu, isteri redha, itu lebih baik. Maksud sepersalinan ni semualah daripada hujung rambut ke hujung kaki. Apa dia? Tudung, anak tudung, baju, anak baju, seluar, anak seluar, stokin, betul tak? Semualah tu, bukan baju ni sajalah. Apa dia? Satu set lengkap. Lebih daripada hantaran kahwin ni. Hantaran kahwin tak bagi yang dalam tu kan. Lepas kahwin kena tanggung semua. Lagilah. Sebelum kahwin bersungguh nak, lepas kahwin bersungguh jaga. Jadi satu persalinan yang lengkap dua setahun. Mana cukup Ustazah? Tudung 2 helai je. Memang pakai koyak ke tudung? Tak kan? Kalau nak lebih, itu dah dikira hadiah, bukan tanggungjawab. Kedua, mungkin atas usaha isteri sendirilah. Mungkin hadiah hari lahir ke kan, terpulang. Jadi dari sudut makanan juga ada isteri mengadu, Ustazah, suami saya ni bagi makan telur kicap. Telur kicap, nasi telur kicap kan. Lepas tu ikan kering. Suami pun kata, Ustazah, anak ramai, ada dalam 7 orang anak Ustazah. Ini antaranya kes-kes saya juga dulu. Anak ramai Ustazah, saya kerja jaga je, gaji 900. Ayam sebulan sekali bolehlah. Daging berapa bulan sekali bolehlah. Ni bukan orang jauh-jauh, orang Seremban juga ni. Jadi saya memang tak mampu. Dalam keadaan begini, suami ni dah jalankan tanggungjawab.
Walaupun telur kicap, ikan masin tu je. Dah itulah kemampuan suami ni. Itu saja kemampuan. Ada kisah benar, dia ni dulu, suami ni dulu kerja manager ke supervisor kilang, gaji 4,000 5,000. Jadi hidup selesa, rumah pun ada beli, okeylah selesa. Saya pergi, masa saya pergi ziarah ni dalam keadaan rumah tak ada apa-apa, kosong, anak lapar. Sebab ada jiran tu bagi tahu saya, ayah dia tu ketuk pintu rumah nak pinjam RM10, anak-anak nak makan nasi, nak beli telur. Jadi dia kata mesti tengah susah, tengah lapar sungguh ni. Lepas tu pergilah, saya pergi, lepas tu tengok memang buka peti ais kosong, dapur tak ada apa-apa, biskut ke apa nak makan kosong. Anak 7 orang, semua bawah tanggungan. Memang betul-betul miskin, susah lah. Lepas tu dia pun cerita, Ustazah dulu kami hidup senang, tapi kami dulu lupa, tak semayang, tak jaga, kami tak pernah tolong orang susah, kami tak pandang orang miskin, kami tak pernah sedekah. Dia ngaku, saya tak sedekah Ustazah dulu. Allah uji aksiden terus jadi OKU. Memang dia jalan sengit, tak boleh buat kerja OKU, terus diberhentikan kerja. Mana boleh nak kerja, dia jadi OKU. Dia cuma diterima jadi jaga, itu pun ihsan. Kalau ikutkan jaga pun tak lulus. Bila dia OKU macam tu, kaki dia dah tak normal, macam mana nak kejar kalau pencuri masuk ke apa. Lepas tu ada hari lepas tu dia kata terus berubah, gaji jaga dalam 800 ke 900. Dia kata Ustazah kiralah 900, anak 7 orang, belanja sekolah, makan minum, bayar bil api, bil ni. Allahu Akbar. Lepas tu jelas saya mampu. Jadi kalau isteri ni tak puas hati, maksudnya isteri ni, inilah diuji isteri ni bersifat qanaah, untuk bersyukur dengan apa yang ada. Anak-anak pun makan je apa yang ada. Kadang-kadang Ustazah tak ada apa-apa, nasi dengan garam je lah. Sebab telur pun tak nak beli, telur berapa kan. Sebab anak 7 orang, sekejap je habis. Lepas tu dia sebut, Ustazah, kami ni Alhamdulillah sejak hidup susah macam ni, kami dah bersedekah dan jaga solat. Sebab itu, bantuan tu kadang-kadang dia tak ada makanan, ada je sampai. Dia tak pergi minta, dia tak minta-minta. Ada je sampai. Hari tu kebetulan saya teringat. Saya kata, dah lama tak pergi tengok keluarga ni. Saya pergi, elektrik dah kena potong. Air pun tak siap saya, elektrik dah kena potong. Saya kata, kenapa? Kan encik ada nombor telefon saya, kenapa tak bagi tahu? Ustazah, saya dah ni, saya dah tak apa Ustazah, saya dah bincang dah dengan sekolah, saya nak tumpang surau, nak angkut anak-anak pergi surau sekolah. Nak pergi tidur dia jaga sekolah, nak pergi tidur dekat surau sekolah. Lepas tu saya kata, tak payah lagi surau sekolah, angkut pergi tidur rumah saya dulu. Lepas tu kita bayar bil elektrik, minta dia sambung. Tak nak Ustazah, menyusahkan. Dia malu kan, dia segan apa, kereta pun tak ada. Jadi nak angkut, nak angkut dengan motor, nak angkut anak tu dengan motor, hantar ke sekolah. Lepas tu saya kata dia tak nak juga, tak nak, isteri pun malu, tak nak. Lepas tu rupanya Masya Allah, kita pun bagi duit untuk bayar apa, bukan duit saya, duit kutipan sumbangan orang ramai bayar elektrik. Tapi sebelum tu Allah uji, dia bagi mesej dekat saya, Ustazah, saya minta kebenaran dengan guru besar tak izinkan. Dia kata tu masalah awak, masalah peribadi, saya tak benarkan bawa anak isteri tidur. Dia kata, Ustazah macam mana ni? Saya kata tak apalah, siap-siap bawa ke rumah saya. Tapi lepas tu sejam, setengah jam, dia kata, Alhamdulillah Ustazah, tadi saya pergi bayar dekat pejabat pos ke apa, TMB terus datang pasang. Selesai dalam tempoh sejam macam tu. Dia kata, Alhamdulillah, syukur. Saya kata, barakah, sebab tuan jaga solat dan tuan dah mula sedekah. Dia kata, Ustazah dulu masa saya senang, saya tak bersedekah, saya tak jaga solat. Tapi sekarang susah, rupanya susah lagi nikmat. Sebab dia jaga semayang dan dia mula nampak orang yang lebih susah daripada dia. Masya Allah. Tapi Alhamdulillah, rezeki memang sentiasa ada je. Ada je orang hantar. Dia kata tak apa Ustazah, hari tu anak lapar berapa hari, ada je orang main hantar biskut, ada orang hantar makanan, hantar duit. Kita pernah bantu bagi modal berniaga. Sampai banyak juga modal niaga, beli semua peralatan. Tapi diuji oleh Allah, aksiden, motor teruk apa semua,
Ya Allah, saya pergi tengok, teruk ACS. Saya kata, encik, ujian bertimpa-timpa ya. Jadi duit ustazah bagi hari tu, bisnes pun tak boleh, saya buat berubat ni saya. Jadi gitulah keadaannya. Lepas tu anak nak masuk sekolah apa. Ada sekali tu pergi, saya kata, mana mak ayah? Budak-budak ada kat rumah. Yang besar jaga kecil-kecil. Mak ayah bawa anak yang kecil naik motor, anak yang besar nak pergi hantar asrama Kuala Pilah. Saya kata, jauhnya, naik 4 orang satu motor. Saya kata, macam mana tu? Tapi lepas tu kata nanti balik suruh ayah mesej. Nak kata ramai, bukan satu keluarga. Orang yang hidup macam ni ramai. Ibu tunggal, anak ramai pun ramai, ibu-ibu sekalian. Masya Allah. Bila kita tengok kehidupan orang yang macam ni, kita kadang masalah kita jadi kecil. Apa sangat masalah kita bab kecil hati dengan suami, kecil hati dengan mertua, kecil hati dengan adik-beradik, kecil hati. Hati kita tu sempit sangat. Allah nak masukkan kita ke syurganya. Allah mesti bagi melalui jalan sabar. Jalan sabar tak boleh melainkan melalui jalan ujian. Subhanallah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita jadilah orang yang bersyukur. Kalau tidak, kita akan jadi orang yang kufur dengan nikmat Allah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, nanti kalau azabku yang maha pedih. Jadi yang susah ni nak bersyukur orang yang senang. Sebab datang ujian sikit, dah mongok dah. Orang yang hidup susah macam tu, dia tak rasa sangat dah susah. Tak fikir sangat dah kata orang. Tak fikir dah pasal keperluan diri. Fikir benda-benda yang keperluan asas untuk hidup saja. Masya Allah. Jadi nak sebutnya kalau suami hanya mampu itu saja, maka dia dah jalankan tanggungjawab lah tu. Kalau isteri minta lebih, suami kata saya tak mampu dah, di luar kemampuan saya. Jadi suami ni usaha macam mana pun itulah jumlah rezeki sebab dalam keadaan dia sakit. Okey, kita tengok hingga wanita boleh mengambil wang untuk keperluan belanja dari harta suaminya secara baik apabila suami menolak memberikannya sekalipun tanpa pengetahuannya. Suatu ketika Hindun radhiyallahu anha, isteri Abu Sufyan radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang pelit." Apa tu pelit? Bukan pelik, kedekut. Kedekut, kalau kedekut sangat kita panggil kedekut tak hidung masin ke? Kenapa kedekut tak hidung masin Okey, tak apa. Kedekut haji bakhil. Haji bakhil. Sampai macam tu sekali kan? Okey, kedekut sangat ni. Tidak memberiku sesuatu nafkah yang dapat mencukupiku dan mencukupi anakku, kecuali sebagian hartanya yang ku ambil tanpa pengetahuannya. Maka apakah aku mesti menanggung dosa kerana itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah sebahagian dari hartanya dengan baik yang dapat mencukupimu dan anak-anakmu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Jadi kalau suami kedekut sangat, isteri boleh ambil senyap-senyap. Tapi janganlah ambil senyap-senyap pergi beli beg coach. Pergi beli beg mahal, harga 1,000 lebih, ada ke 700, 800. Kedekut sangat, duit banyak, saya ambil senyap-senyap. Dah lama dah minta handbag ni. Yang tu berdosa ambil, sebab itu bukan keperluan, itu kehendak. Ini memang tak cukup duit untuk belanja ni, untuk makan, untuk pakaian, untuk belanja sekolah. Bukan suami tak ada duit, ada, tapi kedekut. Sampai pergi surau pun dia lilit dalam kain plekat tu. Takut isi ambil ni. Tidur pun pegang. Ada yang macam ni yang mengadu. Ni anak nak beli aiskrim 2%. 2% ada lagi ke? Tak ada. 5% RM1 lalu ni suami kata tak payahlah aiskrim tu. Bazir. Bukan makanan berkhasiat. Dia kata, Ustazah, nak. Bukannya sebab tak berkhasiat. Dia isap rokok boleh. Dia isap rokok berkhasiat ke tu kan? Ada vitamin apa tak tahu. Tapi anak nak ni sebab suami saya kedekut Ustazah. Siang budak-budak kadang sekali lalu nak beli tu pun dia berkira. Kalau dia bagi duit lepas tu baki berapa sen pun dia minta. Tak tipu. Kata ada lebih tak duit pergi beli kedai depan tu. Sen-sen RM1, RM1, RM2 pun dia minta. Tak adalah ambil lah, simpan lah baki tu kan.
Buat anak nak beli apa-apa ke tak. Ada suami yang sangat berkira-kira. Jadi boleh kalau tak cukup isteri ambil, tak dikira berdosa. Subhanallah, Allahu Akbar. Antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memberi hadiah kepada para isteri. Orang perempuan ni dapat hadiah kecil, murah pun suka. Ya Allah, dia terima tu macam dapat kunci rumah baru lah. Kan macam dapat kunci kereta lah. Insya-Allah. Semalam saya ada ceramah dekat satu tempat tu kan. Lepas tu saya tengok ada kereta mahal lah, kereta comel, kereta apa tu, Mini Cooper. Pengarah dia kat situ tu, kita parking belakang kan. Penceramah kan dia letak parking bawah lah. Lepas tu kita tahu ni mesti pengarah ni. Lepas tu Mini Cooper, comel je. Mesti pengarah dia perempuan. Ada college macam tu lah kan. Lepas tu bila dah balik tu, itu kereta puannya. Itu hadiah suami tu. Suami bagi Mini Cooper. Berapa Mini Cooper ya? 200,000 lebih ke? Macam tu. Kau ada? Ya tu kan. Adalah kan. Dia kata orangnya baik, subhanallah. Saya nak cerita college ni, saya pergi semalam, ada satu college lah. Saya tak nak sebut kot dia dengar ceramah sebab dia kata dia selalu ikut saya ceramah. Dia umur dia saya rasa 40 lebih ke tapi nampak muda lagi. Mula-mula kami sampai waktu zuhur sebab ceramah 2.30. Untuk staf diwajibkan kepada semua kaki tangan. Lepas tu sampai waktu zuhur, pelajar-pelajar diwajibkan solat berjemaah. Kemudian ada tadarus beramai-ramai. Seorang baca guna speaker, pelajar perempuan penuh, pelajar lelaki penuh. Saya kata ya Allah, bagusnya suasana college ni. Lepas tu dah habis tu kan, saya pun pergi jumpa dia orang apa semua, dah nak mula. Saya kata bagusnya buat tadarus. Dia kata ustazah, tadarus tu bukan bulan Ramadan saja, sepanjang tahun. Setiap kali lepas waktu solat Zuhur, saya rasa asal saya tak tahulah. Zuhur, saya pergi Zuhur kan, akan baca 2 muka surat. Lepas tu seorang baca, dan bacaan pun sangat bagus. Diikuti dengan beramai-ramai. Pelajar perempuan, pelajar lelaki diwajibkan. Yang tak pandai baca Quran, dia baca satu ayat, ramai-ramai ikut. Jadi masa tu orang yang tak pandai baca Quran pun boleh baca. Masya Allah. Kita tengok pelajar tu kan tenang, rasa macam seronok suasana. Rupanya dia buat macam tu sepanjang tahun, bukan bulan Ramadan saja. Tapi bulan Ramadan ada extra lagi program-program keagamaan. Maksudnya di sini bagusnya pengarah. Faham tak? Top management bagus, Islamik. Dia nak suasana belajar Islamik. Dia kata dulu kita duduk fokus masalah belajar contoh. Tapi bila buat pengisian rohani je, masalah selesai sikit-sikit. Sebab ramai yang minta saya, ustazah datang sekolah banyak masalah pelajar sosial, pelajar gini. Saya kata datanglah penceramah mana pun tak boleh selesai masalah. Sebab apa? Anak ni rohani dia sakit. Masalah sosial ni sebab tak rasa bersalah bila buat dosa. Jadi sekolah pengetua ke, kalau dapat pengetua yang faham, dia wajibkan zikir pagi-pagi mak surat contohnya. Dia wajibkan zikir Asmaul Husna contohnya. Walaupun ambil masa 10 minit 5 minit, dah jimat banyak belanja untuk cari penceramah, buat program nak betulkan anak. Sebab apa? Hati jiwa tu sakit, rohani tu sakit. Jadi suka kepada maksiat. Hati keras, lawan cikgu tak rasa bersalah, lawan ibu bapa tak rasa bersalah. Tapi anak ni dibasuh dengan rohani dan sebagainya, masya-Allah. Lepas tu biasa saya pergi jemputan kalau kolej universiti, dia orang tak wajibkan pensyarah. Dia orang tak wajibkan. Tapi saya tengok surat dia tu diwajibkan kepada semua pensyarah, diwajibkan kepada semua tenaga pengajar. Saya kata sangat bagus. Bila duduk dalam tu penuh pensyarah kan. Biasa kalau pensyarah volunteer tak ramai. Lepas tu masa itulah kita sebut, saya kata saya pergi tadi, saya nampak berapa orang je pensyarah. Macam mana tuan-tuan, puan-puan nak didik anak-anak, pelajar-pelajar kalau tak mampu didik diri sendiri. Maksudnya laser jugalah tu semalam kan. Gini-gini. Mengadukan hal pelajar. Tapi sebenarnya kita yang bermasalah. Kita sendiri pun tak nak memperbaiki diri kita, gitulah. Tapi saya nak cerita, pengarah ni kata, saya sebenarnya suami saya pujuk, dia bagi hadiah saya Mini Cooper ni sebab saya dipindahkan ke sini dalam setahun. Saya tak nak sebab jadi duduk asing, suami dekat Kedah. Jadi jauh, saya tak pernah berpisah. Tapi suami saya pujuk, suami saya kata ni, suami beli kereta ni, pergi dulu, suami akan usaha untuk pindah.
Jadi berpisah jauh, duduk seorang-seorang dekat quarters. Pengarah dia kata memang sepi, memang sunyi, memang sedih. Tapi suami pujuk macam ni seronok juga. Kan? Jadi itu Mini Cooper kan. Kita dapat hadiah replika pun jadilah. Kan? Tapi nak cakap orang perempuan tak tunggu pun, tak tunggu benda besar-besar macam tu, tak payah terpengaruh dengan drama ke kan, arti dapat hadiah BMW ke Merc. Suami bawa balik goreng pisang pun suka kan? Betul tak? Ke tak suka goreng pisang? Goreng keledek. Okey, suami balik kita rasa ya Allah makasih. Seronok tu macam apa? Lepas tu kalau suami bawa balik lauk dah siap masak lagi suka. Saya bawa balik nasi biryani. Ya Allah bang, Masya Allah. Saya baca ada perkongsian seorang lelaki ni, dia doktor tapi saya selalu ikut. Nama dia Dr. Muhammad, orang panggil dia Cik Mat. Saya sebutlah kali ni, saya sebut nama dia. Saya suka, tapi ramai yang follow perempuan. Tapi kalau orang lelaki follow dia memang bagus. Sebab dia kata dia mengutamakan me time isteri. Waktu me time isteri ni kena ada waktu khusus isteri. Yang mana ketika itu anak-anak dia jaga, masak pun dia masak, uruskan rumah pun masak. Ni dia bagi masa isteri me time, bukan pergi jumpakan kawan. Dia nak bagi isi dia masa yang tenang untuk baca Quran, untuk zikir, untuk baca buku, untuk buat ibadah. Dia kata sebab dia kesian tengok orang perempuan isteri-isteri ni, padahal dia sibuk kat, dia doktor kan. Isteri ni buat ibadah selang-selang waktu penat tu je, kelang kabur anak, buat ibadah pun ngantuk-ngantuk ni. Dia kata ada harinya dia akan buat semua kerja, dia bagi isteri tu rehat, biar isteri boleh ibadah menikmati baca Quran dengan tenang. Semua dia uruskan. Memang selalu dia rajin masak. Dia masak tu, masak ni, tunjuk. Dia kata sebab apa? Apabila dia kata dia perhatikan lagi banyak dia buat baik pada isteri, lagi banyak dia ringankan, lagi murah rezeki dia. Sebab dia jual keropok, dia jual itu, macam-macam juga dia jual. Dia kata ya Allah, dia kata memang dia selalu kongsi. Saya sebenarnya nak sebut kat sini lah. Saya harap kalau ada lelaki di luar sana yang kenapalah rasa hidup ni sempit, kenapa rezeki ni macam susah, kerja susah apa gini, kereta asyik rosak apa, mungkin kita tak jaga amanah yang Allah bagi. Amanah tu daripada Allah. Sebab akad nikah hadis Nabi SAW, sesungguhnya perjanjian kamu masa akad nikah itu perjanjian dengan Allah. Nak jaga seorang wanita pada tangan. Dan perjanjian itu diambil alih daripada seorang ibu dan ayah yang besarkan anak perempuan. Jadi kalau tak jaga betul-betul akan ada masalah dalam hidup. Sebab itu seorang suami yang jaga kebajikan isteri, nampak isteri penat, tolong urut. Nampak isteri penat, awak tak payah masak lah. Ni tak, saya tak nak, saya tak nak makan luar, saya nak masak juga. Masaklah apa-apa. Isteri ni baru cakap saya sakit pinggang ni bang, saya tak larat ni. Tak nak juga. Jadi subhanallah, dia pun selalu juga buat surprise, beli tu beli ni. Kadang orang, kalau orang tak suka tengok macam menunjuk-nunjuk, tapi bagi saya dia memang nak bagi motivasi bagaimana seharusnya seorang suami melayani isteri. Sebab banyaknya suami yang nuntut isteri ni melayan dia. Jadi dia kata alhamdulillah, rizki barakah, kerja berjalan lancar, Allah bagi sehat, Allah bagi hidup tenang. Sebab saya susah hati kalau saya hidup saya menyusahkan isteri saya. Tapi kalau isteri saya senang berada di sisi saya, di samping saya, itulah ketenangan diri dia. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi para suami sekalian, tiba-tiba tengok situ kan. Fikirkan apa yang tuan-tuan boleh buat untuk gembirakan hati isteri pada hari ini. Sebab orang perempuan sangat mudah untuk digembirakan. Dia bukan harap benda yang besar-besar. Walaupun pujian, walaupun benda ringan. Nampak ada kain, balik kerja dah siap angkat bawa masuk. Isteri akan rasa terharu. Ya Allah, awak angkat kain? Alah, kerja mudah. Tak lipat sekali ke? Isteri sarukan. Isteri pun tak bersyukur. Sabarlah satu-satu kan. Alah, angkat bukan susah sangat. Cuba lipat. Macam tu pula kan. Hari tu saya baru program minggu lepas. Bukan minggu lepas, minggu lagi satu. Usia perkahwinan 1 hingga 5 tahun, anjuran Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Saya jadi fesi. Saya ada banyak masa dengan peserta 3 hari 2 malam. Tapi slot-slot saya je lah, ada lebih kurang 8 jam.
Antaranya slot tu saya minta, okey baiklah tuan-tuan perempuan, untuk slot petang ini bawa sepersalinan baju lengkap daripada tak sampai bawah, kecuali pakaian dalam tak payah bawa lah. Baju lelaki dan baju isteri. Lepas tu dia orang berkumpul dalam satu dewan. Saya kata okey baiklah, sekarang ni suami jadi OKU sakit. Sebelum tu saya tunjuk dulu video bagaimana suami yang sakit isteri jaga. Kan ada banyak kisah kan video apa. Jadi suami ni buatlah lembek, jangan bergerak. Dalam masa berapa minit pakaikan baju tu. Jadi orang lelaki okey lah. Susah, berat. Tu berat lah nak angkat gini. Kejap suami tu bagi kerjasama duduk. Mana boleh orang sakit duduk. Tiba pakai sendiri sebab masa. Lepas tu saya kata, ya Allah, sanggup tak kita esok bila kita sakit agak-agak pasangan kita jaga tak? Isteri kata kami jaga, orang lelaki tak boleh percaya dia. Tuan-tuan pula macam mana kalau isteri sakit? Cari kawan lah untuk dia. Faham tak? Nikah lain, kawan tu jaga dia. Isteri tu. Senang je. Lepas tu slot yang kedua, ada baju saya suruh ni. Okey, sekarang suami lipat. Dalam kiraan 1 minit suami lipat. Boleh bayang tak suami lipat macam ni? Macam buat kuih, macam gulung-gulung gini, kata besar kecil. Lepas tu dia kata, oi, rupanya payah lipat kain Ustazah. Okey, sekarang dalam kiraan 1 minit isteri lipat. Cantik, elok, betul kan? Saya bukan apa tuan-tuan. Tuan-tuan ada kahwin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ada yang tak pernah lipat kain. Tengok isteri duduk lipat ni, isteri sengaja dah ni, tambun ni depan pintu ni, dia boleh langkah tumpang lalu langkah macam tu. Tak ada nak duduk sekali. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kan, kalau cerita pada isteri Nabi, balik je rumah Nabi bukannya minta rehat, minta air ke, nak duduk terlentang ke, walaupun Nabi balik dah keadaan penat, Nabi terus isi lengan, tolong buat kerja rumah. Nak kata sifat Rasulullah, ini bukan sebarang orang ni, ketua para Nabi, Perdana Menteri, orang yang paling hebat ni, Masya Allah. Tapi bila balik, dia merendahkan dirinya kepada seorang isteri yang jadi amanah untuk dia jaga. Masya Allah. Jadi saya pun tunjuk, nampak tak encik perbezaan? Kenapa isteri boleh dalam waktu yang sama tapi lipat sangat cantik? Sebab tangan dia dah biasa. Ada tu lipat, handal sangat isteri tu, dia awangan. Saya kata, oh ini lipat di angin, dia lipat semua di ni. Oh letak. Saya kata, oi pandai, saya tak reti, kita nak nampak ni. Tak, jadi je. Masya Allah. Lepas tu dia kata, memang betul lah kan Ustazah. Lepas tu masing-masing, terima kasih lah lipat kain sama ni. Terima kasih saja tak jadi tuan-tuan. Tuan-tuan sekali-sekala kena tolong lipat juga. Lagi anak dah ramai, anak dah 2, 3 orang, 4 orang. Benda tu kalau tuan-tuan buat sekali-sekala, isteri akan rasa sangat bahagia. Sangat bahagia, dia rasa beruntung. Masya Allah. Tak perlu pun nak beli hadiah mahal-mahal. Hadiahkan tenaga tuan-tuan kepada isteri. Isteri takkan fikir menaik, isteri sangat sayang, akan doakan encik. Encik akan mudah rezeki sebab isteri mendoakan encik. Subhanallah. Alhamdulillah, kita habiskan sikit lagi ni. Sepatutnya wanita tidak membebani suami dengan permintaan yang banyak. Hendaklah merasa puas dan redha dengan pemberian yang sedikit, terutama apabila keadaan suami memang susah dan sedikit sekali penghasilannya. Hendaklah dia tetap berpegang pada wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, lihatlah kepada orang yang keadaannya lebih rendah daripadamu dan janganlah melihat kepada orang yang berada di atasmu, maka itu lebih patut agar kamu tidak memandang remeh nikmat Allah padamu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Tapi yang ke L tu menarik, betul tak? Kita baca tajuk je, betul tak? JK L tu ya. Hendaklah suami berpenampilan menarik untuk isterinya. Tu dia. Biasa isteri je nak kena jaga apa semua. Jadi dalam kitab ini dituliskan, suami juga perlu berpenampilan menarik untuk isterinya. Masya Allah. Cuba bayang suami masing-masing menarik tak? Menarik, Alhamdulillah. Mana menarik? Muka ke perut? Sama-sama, semua menarik. Perut tu kalau ke depan tanda pandai masak lah tu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku sangat suka berhias untuk wanita sebagaimana aku suka ketika dia berhias untukku.
Masya Allah. Ibnu Abbas kata, aku sangat suka berhias, pakai cantik-cantik, pakai kemas untuk isteriku, sebagaimana aku suka isteriku berhias untukku. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Sadaqallahul azim. Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang baik. Maksudnya kena seimbang. Suami minta ni dengan isteri suami pun kena bagi juga perkara yang dia minta daripada isterinya. Subhanallah, alhamdulillah. Saya ada baca satu pesanan Rasulullah kepada Fatimah. Wahai Fatimah, ya Fatimah, seorang isteri itu apabila dia menyikat, meminyakkan rambut suaminya dan memotong kuku suaminya, maksudnya begitu, maka baginya syurga, akan disediakan istana di syurga, begitulah. Ada mafhum daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut kepada anak kesayangan iaitu Fatimah. Masya-Allah. Mungkin itu juga antara yang kita boleh buat dalam mengeratkan hubungan suami isteri, sikat rambut pasangan. Boleh tak ni? Macam pelik. Ada cakap dia tak ada rambut Ustazah. Sian suami tu. Masa ada rambut tak sikat. Tak ada rambut baru nak sikat. Tak apa. Ya tak ada rambut, iyalah kan. Ya uban dah apa kan. Bang tolong sikat rambut. Ui. Duduk depan dia bagi sikat, bagi minyak kan. Jangan komplain lah kalau dia tertumpah satu botol ke minyak tu kan. Bukan rambut dengan muka-muka berminyak. Letak sikit, lepas tu dia sikat. Lepas tu dia nampak uban. Ya Allah, awak dah beruban ya. Yelah bang, dah tua ya Allah, dah lama kita hidup bersama. Macam tu kan. Suami pun doakan apa-apa ke kan. Lepas tu isteri ni tak ada rambut, sapu je lah minyak tu. Pak. Ya Allah, tumbuhkanlah balik rambut suami ku ni kan. Doa tu. Masya Allah. Nampak benda tu macam remeh, tapi itu antara sunnah Nabi. Aisyah menyikat dan meminyaki rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dah tua Ustazah baru nak buat tabiat pula. Tak apalah. Kuku ada lagi kan? Rambut dah gugur, kuku biasa ada. Melah kuku tu saya potong Ui, menangis orang tua tu kan. Aduhlah, potong kuku tu. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan siapa yang masih ada suami, ambillah kesempatan buat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nampaknya masa tu tak ada lebih banyak. Tak apa ke lebih sikit ni? Boleh ya? Kita baca mutiara ni. Muka surat berapa? Sebab kita ni kalau dekat sini di surah As-Sabirin, Taman Tuanku Jaafar. Ni surah As-Sabirin, Taman Tuanku Jaafar. Saya sebut dekat ni lah yang tengok secara online. Kita guna kitab ni, Ensiklopedia Fiqh Wanita Muslimah. Okey, sebab setengah orang tanya Ustazah guna kitab apa tu? Dia lengkap daripada semualah, semua bab fiqh wanita. Kemudian kita akan tutup dengan kuliah koleksi mutiara kata Dr. Ain Abdullah Al-Qarni. Masya-Allah, subhanallah. Saya nak cerita sikit. Kisah Dr. Ain Abdullah Al-Qarni ni kan, ada satu ketika dia pergi Filipina. Saya tak ingat tahun bila. Dr. Ain Abdullah Al-Qarni ni ada lagi tak sekarang? Hidup lagi tak? Masih lagi. Masya Allah. Ini ulama tasawuf, walaupun ada bab akidah dia, adalah tak dipersetujui, bertentangan sedikit dengan pegangan kita, tapi masih lagi tidak terkeluarlah daripada akidah ni. Tapi dia lebih banyak dalam bab tasawuf. Sebab ada orang memang tak benarkan guna buku dia, kitab dia dan sebagainya, ada isu lah sikit. Tapi bila tengok kitab-kitab tasawuf dia, insya-Allah kitab-kitab motivasi dia, macam Lah Tahzan tu, betul kan? Innallaha ma'ana, jangan bersedih. Buku tu dicetak dalam berpuluh-puluh ke ratus bahasa. Memang antara bestseller peringkat dunia. Lepas tu ada satu buku lagi, Ihfazillah yahfazka, kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Memang tulisan dia, Allah bagi dia kurniaan ilmu yang sangat hebat. Ada satu tahun tu dia pergi ke Filipina. Kemudian biasalah sebab dia ni ulama besar dunia. Memang ya Allah hebat, Allah bagi dia ilmu, akhlaknya baik, orang yang alim.
Jadi orang selalu kerumun dia. Satu kali tu kereta dia macam disekat, kerumun orang nak salam. Dia pun turunkan cermin kereta, dia ditembak jarak dekat beberapa das, 7 ke lebih dari 5 das. Jarak dekat ditembak. Jadi dalam ramai-ramai orang yang nak salam-salam tu ada orang yang tembak. Lepas tu dia pun masuk dekat hospital, dekat Filipina tu masuk hospital. Tapi takdir Allah, Masya Allah dia hidup, dia survive, dia selamat. Yang mana para doktor sendiri kata mustahil untuk dia selamat. Sebab tembak jarak dekat dan peluru tu memang masuk tembus ke dalam. Tapi memang tak kena bahagian-bahagian yang organ-organ, memang kena paru-paru, kena ni, tapi boleh diselamatkan. Dan barakah tu, Masya Allah barakah, beratus orang daripada luar hospital nak masuk Islam. Jumpa dia untuk mengucap syahadah. Maksudnya ramai maksudnya perancangan nak bunuh seorang ulama kan, tetapi Allah bagi tunjukkan sampai heboh seketika di Filipina. Lepas tu masing-masing kata ini kehebatan, okey ini ulama, ini memang benar. Ramai ketika itu yang mengucap syahadah masuk Islam di hadapan dia, Masya Allah. Bila dia dah sehat, sampai dikatakan beratur tu keluar daripada hospital, beratur tunggu giliran nak ucap syahadah. Allahu Akbar. Macam peristiwa di Kishes itulah kan, di Kishes. Maksudnya kematian dalam 50 syahid kan, tapi Islam, ramainya yang masuk Islam beratus-ratus, bahkan wallahualam ada kata ribu, sebab kesan daripada peristiwa itu yang masuk Islam bukan di New Zealand saja, tapi hampir di Australia, kemudian di UK, banyak lagi lah. Nak katanya Masya Allah, mereka merancang untuk bunuh, tetapi Allah merancang sesuatu yang lain. Jadi kalau kita baca kisah Dr. Ayah Akan ini banyak macam-macam. Dia pernah dipenjarakan, macam-macam benda yang dia lalui, Masya Allah. Jadi kita pegang buku ni nampak kecil, ini direngkaskan daripada banyak tulisan dia. Tapi dia sangat, mutiaranya sangat berharga sebab ditulis oleh orang yang sangat mulia. Okey, muka surat berapa kita? 110. Okey, mutiara 110. Mutiara yang ke-110. Hidup adalah kesempatan beramal yang tidak akan terasa nilainya kecuali setelah meninggal, kecuali bila mati. Kesihatan adalah mahkota bagi setiap orang sehat yang tidak akan nampak kecuali oleh orang yang sakit. Maksudnya nilai hidup ini, kita ni baru tahu betapa besarnya nilai hidup esok bila mati. Masa mati tu memang kita akan rasa, ya Allah, bernilainya setiap saat hidup. Dan kita hanya tahu betapa besarnya nilai sehat bila sakit terlantar. Barulah kita kata, kenapa masa sehat dulu aku tak pergi cari orang yang susah untuk aku bantu. Saya baca satu hadis semalam, Nabi bersabda, Nabi kata, tidaklah seorang wali Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang-orang soleh itu masuk syurga kerana solat, kerana puasa, Nabi kata. Bukan kerana itu mereka masuk syurga Allah, tetapi melainkan mereka itu memiliki hati yang bersih. Sebab solat, puasa untuk bersihkan hati. Kalau hati tak bersih, solat banyak mana pun, puasa banyak mana pun, tak mengubah hati itu. Yang kedua, orang yang sangat belah kasihan sesama Muslim, sesama manusia. Tak semesti Muslim je, orang bukan Islam pun kalau kita rasa belah kasihan. Nak sebutnya, Masya Allah, Nabi sebut antara laluan nak masuk ke syurga Allah, ramainya orang masuk syurga Allah sebab yang pertama ada hati yang bersih, bersangka baik, mudah memaafkan orang, tak berdendam, tak iri hati, memiliki hati yang bersih. Nak memiliki hati yang bersih mesti melalui proses ibadah yang banyak, baca Quran, zikir dan sebagainya. Yang kedua, Nabi kata dia mempunyai hati yang belas kasihan sesama manusia. Jadi nak tahu nilai, kita sekarang tak menghargai sangat nilai hidup. Betul tak? Kita banyak buang masa, kita banyak buang tenaga, kita banyak ni. Tapi bila mati baru tahu betapa besarnya nilai hidup, setiap saat tu bernilai. Dan yang kedua, hanya orang yang sakit saja baru tahu nilai sehat. Dia uji dengan kanser contohnya, duduk ulang lah kemo, lepas tu gini dah tak boleh dah. Nak mulai tak larat, nak itu tak larat, ini tak mampu, ini. Duit habis dah belanja dulu, maksudnya lupa contohnya lah kurang bersedekah. Tapi bila ni harta pun dah tak boleh nak sedekah sebab apa? Untuk berubat dan lain-lain. Masya Allah.
Jadi mudah-mudahan kita dapat pengajaran, kita dapat iktibar pada pagi yang berkah ini di bulan Ramadan yang mulia ini, insya-Allah ibu-ibu sekalian, para jemaah. Jadi saya tutup dengan ustazah ni kan ada je. Boleh insya-Allah. Ya. Jawapannya boleh. Jawapannya, kau ada adik-beradik, suami ada masalah dengan adik-beradik tu, dia tak suka. Tapi adik-beradik kan kita nak tolong sebab dia susah. Jadi kita boleh, kalau harta kita membantu karobah adik-beradik ni, karobah termasuk adik-beradik. Walaupun suami ni kata saya tak izinkan, sekarang hak isteri untuk membantu. Maksudnya suami tak boleh sesuka hati menggunakan nilai dia seorang suami, kuasa dia seorang suami sesuka hati. Bila bertentangan dengan syariat, tak salah kalau isteri ni tidak mentaati perintah tersebut. Ya. Pendapatan sendiri boleh. Ada pendapatan sendiri, ada pencen. Isteri nak sedekah, nak buat apa-apa daripada hasil pendapatan isteri tanpa pengetahuan ataupun tak minta izin suami, boleh jawapannya. Tetapi antara ciri-ciri isteri yang baik, isteri yang solehah, maksudnya mintalah izin secara umum. Maksudnya, bang ada duit ni saya sedekah, saya tak bagi tahu awak, tak apa ya, sebab saya takut riak lah pula saya bagi tahu awak. Ya, kita nak jaga niat kita ni kan. Lepas tu bila malam nak tidur, bang tadi saya ada transfer sedekah dekat Syariah Care contoh kan. Berapa awak bagi? Dalam 500. Ya Allah. Itulah bang, alhamdulillah, sebab tu awak nampak saya tenang je, saya banyak sedekah. Tiba-tiba riak dengan suami kan. Awak kalau nak tenang sedekah ni. Maksudnya kadang-kadang nak sebut dengan suami pun boleh riak. Jadi cakap je secara umum, bang awak izinkan tak kalau saya ada nak sedekah, terpulanglah duit awak. Okeylah tu. Lepas tu kadang-kadang ada orang jual biskut tu, saya tak telefon awak minta izin, dah duit awak, beli je lah biskut. Bukan kadang-kadang hari bawa balik biskut gaya. Jadi macam tu lah. Kurang-kurangnya orang kata berbudi bahasa. Terkejut dia tengok ada, tengok beli kan. Jadi kurang-kurangnya cakap. Jadi suami ni pun tahu tu duit isteri, belilah awak nak beli. Macam tu kan. Alhamdulillah, dekat luar tu ada wakil Darul Ulum. Kita ada maklum, rasa ada maklum kan dekat Ajar. Itu apa tu? Ada wakil ustaz tu, dia ada buka bos sepenuh Ramadan. Kita ada buka, siapa yang nak menaja berbuka puasa untuk anak-anak tahfiz Darul Ulum. Sehari RM15 tu sebenarnya termasuk buka puasa, moreh dan juga sahur. Masya Allah. Jadi kalau ada kata nak bagi untuk seorang je, untuk 10 orang ke, terpulanglah. Nak bagi RM10, RM5 pun terpulanglah. Jadi sekarang ni kita buka bagi tumpuan untuk menaja berbuka puasa. Jadi ada orang puasa 30 hari, dia dapat 300 hari sebab dia ada taja orang berbuka puasa. Dan kalau siapa nak menyumbang untuk pembangunan ke apa ke, terpulang. Apa-apa urusan pernah sebelum ni tersekat, kata buat potongan tu tak potong-potong pun. Ramai orang kata, ustazah dulu kata buat potongan tapi tak potong-potong. Sebab apa? Ada masalah teknikal. Bank ada masalah masa tu. Jadi alhamdulillah, terima kasih pada jemaah sekalian. Saya mendoakan kita sehat walafiat sampai habis Ramadan, kita melakukan ibadah siang dan malam sebanyak-banyaknya insya-Allah. Mohon maaf salah dan silap, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.